Tiada pelanggaran pelaksanaan harga siling minyak masak botol dikesan di Perak. Salam dan salam sejahtera. Ini Berita Wilayah edisi 13 Ogos 2021 bersama dengan saya, Radin Robin, dan kami bawakan berita dari wilayah utara, selatan, timur dan barat, juga akan berlintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Kedah. Jadi terus setia bersama kami dalam Berita Wilayah. Baik, kita mulakan dengan perkembangan yang terbaru ini. 4 anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM maut dalam kejadian tembakan di kem TUDM di Kota Samarahan, Sarawak pagi tadi. Insiden berlaku kira-kira 7.15 pagi ketika anggota terbabit sedang bertugas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail dalam kenyataan memaklumkan siasatan mengenai insiden sedang dijalankan pihaknya. Sementara itu, TUDM dalam kenyataan turut memberitahu satu insiden tembakan membabitkan 4 anggota TUDM berlaku di unit TUDM di Kota Samarahan ketika waktu anggota bertugas. TUDM menyerahkan kes itu kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan. Justru TUDM mengharapkan semua pihak tidak menyebarkan sebarang spekulasi sehingga siasatan polis selesai. TUDM menubuhkan satu lembaga penyiasatan bagi mengenal pasti punca insiden. Dalam pada itu, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Manca Atta mengesahkan senjata yang digunakan dalam insiden dirampas dari tempat simpanan senjata api Balai Pengawal. Dia kemudian bertindak membunuh diri selepas menyerang mangsa. Menurut DCP Manca, mangsa terlebih dahulu cuba menenangkan mangsa namun dia ditembak di perut. Suspek kemudian menembak seorang lagi mangsa di bahagian dada sebelum melakukan perkara sama terhadap seorang lagi anggota tentera. Suspek selepas itu menembak bahagian kepalanya sendiri. 2 termasuk suspek mati di tempat kejadian. Tiada tindakan diambil Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Perak berhubung pelaksanaan harga siling runcit minyak masak botol di negeri itu sejak 1 Ogos lalu. Pemantauan dan pemeriksaan ke atas 2,074 premis mendapati pematuhan peniaga pada tahap baik. Malah jelas Exko Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Integrasi Nasional dan Masyarakat Sivil Dato' Abdul Yunus Jamahari tiada aduan diterima berkaitan kegagalan premis mematuhi harga kawalan. Tindakan penguatkuasaan oleh KPDN SCP sepanjang tempoh 1 Januari hingga 11 Ogos 2021 di negeri Perak adalah memuaskan, ya, di mana tahap pematuhan peniaga adalah baik. Mereka memahami tanggungjawab mereka dengan mematuhi segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dan hasil pemantauan mendapati kedudukan harga dan bekalan barangan keperluan yang lain adalah stabil dan mudah diperolehi di pasaran. Beliau meninjau pemantauan harga siling runcit minyak masak botol di sebuah pasaraya di Taiping. Pemantauan sentiasa dilakukan dan jika terdapat peniaga gagal mematuhinya, tindakan di bawah Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 akan diambil. Ogos adalah bulan mempertingkatkan kecintaan kepada negara dan seluruh negeri kini giat mengatur pelbagai aktiviti sempena Bulan Kebangsaan. Pandemik COVID-19 tidak menghalang semangat itu diteruskan, namun dalam cara norma baharu. Jadi untuk kita dapatkan kabar dari Kedah, kita bersama dengan Siti Zaidah Osman. Baik Zaidah, apa rancangan yang dilakukan di Kedah khususnya untuk Bulan Kebangsaan ini? Terima kasih Radwin.
Meskipun negara masih belum bebas daripada ancaman COVID-19, namun semangat patriotisme perlu terus disemarakkan. Sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Kedah bakal dimeriahkan melalui platform hibrid dan digital. Baik, sebelum ke laporan seterusnya, kita saksikan dahulu prestasi vaksinasi di Kedah. Dalam menyemarakkan program sempena Bulan Kemerdekaan Peringkat Negeri Kedah, pelbagai pengisian dilaksanakan. Menteri Besar Muhammad Sanusi Mak Noor dijadual melancarkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kibar jalur gemilang peringkat negeri secara maya. Exko Penerangan, Komunikasi dan Multimedia serta Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna PDNHCP Kedah, Romani Wan Salin memberitahu majlis bakal berlangsung pada 16 Ogos ini pukul 10 pagi dari Wisma Darul Aman Alostar. Kerajaan Negeri Kedah melalui Jabatan Penerangan Negeri Kedah akan mengadakan beberapa program. Yang pertama iaitu pada 16 bulan Ogos pada hari Senin, pelancaran akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan secara maya insya-Allah akan serentak di seluruh daerah. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa sambutan Bulan Kemerdekaan dan kibar jalur gemilang peringkat negeri Kedah 2021 berkata, Merdeka at Community turut dijalankan di semua daerah melibatkan 15 parlimen. Rakyat disaran menunjukkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan jalur gemilang di premis masing-masing. Berpantang maut sebelum ajal, laungan take off daripada rakan sekerja menyebabkan juruterbang pesawat Nuri Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, Major Besara Dr. Nur Ibrahim Sulaiman terselamat daripada tembakan oleh pelancar granat M79 di kawasan operasi Kelian Intan Perak pada 24 Julai 1978. Pernah juga ditembak jatuh di sempadan Perlis Thailand di Wang Kelian ketika menerbangkan pesawat Nuri. Itu merupakan pengalaman yang tidak pernah hilang dalam ingatan bekas juruterbang Elwood Tree. Memulakan kerjaya sebagai juruterbang helikopter TUDM pada 1973. Veteran tentera berusia 72 tahun ini banyak terlibat secara langsung dalam operasi menentang pengganas komunis. Beliau yang bersara pada 1992 kini banyak menghasilkan buku-buku sejarah berkaitan ketenteraan. Sebagai orang yang pernah berhadapan dengan musuh negara, beliau menggesa golongan muda agar menghargai perjuangan termasuk menentang komunis dan ideologinya selain penjenayah dan juga dadah. Ya, selesa pun ingat. Mereka tu tak akan selesa tanpa darah mengalir, tanpa keringat orang dulu. Betul. Ingat tu. Betul. Bukan keselesaan yang mereka nikmati sekarang ni bukan datang mendolik begitu saja. Dia datang dengan darah mengalir dan juga keringat. Itu, dan bayangkan berapa ribu orang mati, berapa beratus orang yang cacat cedera semua hidup tergolong dalam OKU. Ingat tu. Dalam konteks hari ini pula, tanggungjawab sebagai petugas barisan hadapan ketika pandemik COVID-19 ini dilihat semakin getir. Namun, semangat cinta negara tidak pernah luntur. Malah lebih semarak demi melihat anak bangsa dan negara terus sejahtera, aman dan bebas pandemik. Tapi pada ketika ini ada kekangan dari SOP, tapi kekangan tersebut tidak membataskan kita untuk menyemarakkan semangat patriotisme di kalangan anggota dan pegawai kita, anggota pertahanan awam. Jadi kita mempunyai pelbagai platform, contohnya platform maya, pelbagai pengisian. Sama juga kita akan memamparkan aset kita akan memamparkan kekuatan anggota kita, pasukan kita, tetapi dalam platform maya. Sebagai petugas barisan hadapan, kita walaupun sibuk dalam memerangi wabak COVID-19 ini, namun semangat cintakan negara haruslah sentiasa disemarakkan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-64, Malaysia Perhati. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Kedah untuk petang ini. Kibarkan jalur gemilang di premis anda bagi menzahirkan rasa cinta kepada tanah air. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan Redwin, silakan. Baik, terima kasih Zaida untuk perkembangan dari negeri Kedah itu tadi. Terus setia bersama dalam Berita Wilayah. Jalur gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama. Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Jalur gemilang, tanda Malaysia prihatin. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan. Jalur gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan. Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia, kita mesti menang. Jawatankuasa khas akan ditubuhkan di 5 daerah dalam bahagian Miri sebagai usaha mengesan individu yang masih belum divaksin. Itu antara pengisian lintas langsung dari Bumi Kenyalang. Untuk itu kita bersama dengan Vanessa Moring di studio RTM Kuching. V, teruskan V. Ya, benar Edwin. Sebelum itu kita ke berita utama. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud hari ini menyampaikan Anugerah Sastra Negeri Sarawak ke-10 kepada 5 penerima dalam majlis yang diadakan di Demak Jaya, Kuching. Penyampaian anugerah anjuran Kerajaan Sarawak bersama Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri berkenaan turut dihadiri oleh Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai serta Jawatankuasa Anugerah Sastra Negeri Sarawak. Dr. Anwar yang ditemui pemberita memberitahu tahun ini sebanyak 6 kategori dipertandingkan. Usaha ini adalah untuk menggalakkan penggiat penulis dalam cerpen, dalam cerita pendek dan juga di dalam novel, dalam puisi. Dan dia juga mengikuti berbagai bahasa, ada juga dalam bahasa Iban, bahasa Cina dan bahasa Melayu. Sementara itu, pemenang anugerah utama iaitu Anugerah Sastrawan Negeri Zainal Abidin Suhaili berkata beliau berkecimpung dalam penulisan sastra sejak tahun 1980-an selain telah menghasilkan lebih 10 buah buku. Anugerah dan hadiah ini satu yang amat baik untuk memberi motivasi, memberi dorongan, rangsangan kepada penulis muda. Bila mereka melihat ada anugerah dan hadiah yang menghargai kerja menulis ini, mereka akan timbul keinginan. Kan usaha kerajaan negeri dan juga DBP ini sebenarnya memberi peluang kepada penulis untuk terus berusaha membuat penulisan yang lebih bermutu dan bernilai tinggi. Turut menerima anugerah penulisan kategori Bahasa Iban iaitu Janang Ensiring. Jawatan kuasa khas akan ditubuhkan di 5 daerah dalam bahagian Miri sebagai usaha mengesan individu yang masih belum divaksin. Menteri Pengangkutan yang juga Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin memberitahu jawatan kuasa itu akan diketuai oleh pegawai daerah dan dibantu oleh agensi dan sukarelawan di daerah masing-masing. Jelas Datuk Lee menerusi kenyataan medianya, 5 daerah tersebut adalah Marudi, Telangusan, Subis, Beluru dan Miri. Beliau turut menyeru ketua kaum dan ketua masyarakat serta kawasan rukun tetangga dan jawatan kuasa penduduk di kawasan tersebut agar membantu mengesan individu termasuk yang berusia 18 tahun atau lahir pada tahun 2003 untuk segera mendapatkan imunisasi COVID-19. Selain itu, beliau juga merayu setiap jabatan dan agensi kerajaan termasuk sektor swasta untuk menyemak sama ada pekerja di bawah pengurusan masing-masing telah mendapatkan suntikan vaksin. Bagi sesiapa yang belum divaksin, boleh walk-in atau jumpa terus di pusat pemberian vaksin awam di Miri sehingga 31 Ogos ini. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin.
Baik, terima kasih Vanessa untuk laporan dari Sarawak itu. Dan selepas ini laporan dari Sabah pula akan menyusul. Segenap penjuru negeri. Kami peduli paparan terkini. Saran maklumat tepat. Kabar setiap tempat. Cakna isu sejagat. Berita wilayah. Beka dan berwibawa. Sabah beri anugerah khas kepada jabatan dan agensi Barisan Hadapan yang sama-sama berjuang memerangi penularan pandemik COVID-19. Dan laporan lanjut, kita bersama dengan Inisia Daulus langsung dari RTM Kota Kinabalu. Baik, Redwin. Sebanyak 13 agensi Barisan Hadapan Kerajaan Negeri dan Persekutuan menerima anugerah khas sempena sambutan Ma'al Hijrah 1443 2021 Masehi peringkat negeri Sabah. Penerima terdiri petugas kesihatan dan pasukan keselamatan serta beberapa agensi lain termasuk pengamal media. Anugerah disampaikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor. Anugerah ini sebagai tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap hikmat bakti Barisan Hadapan yang telah berkorban masa dan tenaga demi membendung penularan pandemik COVID-19. Kita amat berterima kasih kepada Barisan Hadapan ini kerana mereka lah yang telah menjalankan tugas untuk mengatur, mengurus dan membantu kerajaan dalam melaksanakan apa juga tugasan untuk kebaikan dan kepentingan rakyat kita. Datuk Haji ditemui media selepas majlis penyampaian anugerah khas sempena sambutan Ma'al Hijrah 1443 peringkat negeri di PPNS Kota Kinabalu. Anugerah disampaikan kepada ketua-ketua jabatan dan agensi terlibat. Ini sebagai mengenang, mengiktiraf dan mendukung serta memotivasi agensi dan anggota di bawahnya untuk terus berjuang kerana mereka berada di hadapan sehingga terpaksa mengorbankan tenaga malah nyawa demi untuk menyelamatkan masyarakat. Anugerah ini adalah penghargaan untuk semua anggota kesihatan yang terlibat frontliners. Terima kasih kepada Kerajaan Sabah kerana memberi penghargaanlah kepada petugas kami. Kita telah mengorak langkah menyampaikan maklumat dan info semasa dengan cara baharu, ya. Bukan saja melalui siaran tetapi kita menggunakan teknologi digital kita secara maya. Itulah sumbangan kita mengikut peredaran masa penyampaian komunikasi kita. Setiap agensi menerima sebanyak RM10,000 daripada Kerajaan Negeri Sabah. Semangat patriotisme perlu subur dalam sanubari rakyat meskipun negara kini berdepan penularan pandemik COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutif Eastern Sabah Security Command ESCOM Dr. Jamaluddin Muhammad Ali berkata, semangat patriotisme akan menyuburkan sifat sayang dan cintakan negara dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Kemerdekaan yang kita capai pada hari ini bukannya dicapai dengan mudah. Kita telah mencapai kemerdekaan, tapi yang lebih penting adalah mengekalkan, menikmati dan merasai erti kemerdekaan itu sendiri. Beliau berkata demikian kepada media sempena kempen kibar jalur gemilang dan penyerahan jalur gemilang kepada petugas Barisan Hadapan dan orang ramai di sekatan Jalan Raya Sapi Nangoh Beluran. Jalur gemilang diserahkan kepada Wakil Pegawai Pemerintah PGA Batalion 20 Beluran, ASP Kamal Muhammad Arif. Menurut Dr. Jamaluddin, semangat cintakan negara secara tidak langsung membuktikan pengorbanan para pejuang terdahulu kekal terpahat di sanubari rakyat. Beliau juga terharu melihat semangat petugas Barisan Hadapan Keselamatan di semua lokasi pos kawalan Zon Selamat Timur Sabah Zone yang menunjukkan disiplin tinggi dengan mematuhi SOP ketat ketika menjalankan tugas sejak penularan pandemik COVID-19 sejak tahun lepas.
Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu, usaha capai imuniti kelompok, tanggungjawab bersama. Tepati janji temu vaksinasi anda kembali ke Angkasa Puri. Bermula hari ini, 2,946 dos kedua vaksin COVID-19 diberikan kepada penduduk di kawasan Janda Baik Pahang. Justru kawasan pelancongan itu dijangka mencapai imuniti kelompok akhir bulan ini. Exco Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Shakar Samsudin berharap pemain industri pelancongan membuat persediaan awal selepas berlaku perubahan lanskap berikutan penularan pandemik COVID-19. Kita hendakkan supaya ini pemain-pemain industri kita, terutama sekali punya chalet, tuan punya chalet, tuan punya ini motel, hotel dan sebagainya di sini, mereka bersedia mentally supaya mereka akan dapat mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian. Bagi pemain industri, ini pandangan yang disuarakan mereka. Kami berharaplah untuk bermula semula, insya-Allah. Kami tengah buat persediaan sekarang ni, insya-Allah. Jadi persiapan saya sekarang dah hampir separuh lah. Saya sekarang maknanya all painting, water, whatever sekarang dah buat lah. Terima kasihlah sebab membolehkan untuk kami buka resort semula. Perasaan kita sangat gembira lah, dan kami mengalu-alukan kedatangan pelancong yang telah divaksin di Kampung Janda Baik. Pengendalian mayat pesakit COVID-19 melibatkan masyarakat orang asli di Gua Musang, Kelantan adalah teratur. Semua mayat diurus tanpa dikenakan sebarang bayaran. Menurut Pegawai Jakwa Daerah Gua Musang, Azman Ngadirun, semua pengendalian mayat pesakit COVID-19 diurus Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa, turut membantu Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara serta agensi keselamatan. Pihak Jakwa sebagai agensi yang bertanggungjawab terhadap masyarakat orang asli, kita bersama dengan petugas Barisan Hadapan untuk menguruskan jenazah mereka di kampung mereka masing-masing. Dan setakat ini tiada timbul sebarang masalah, dan semua waris-waris jenazah yang terlibat pun berpuas hati, berterima kasih. Malah kita terus menjaga kebajikan mereka yang mana masih lagi di kuarantin ataupun masih kekal di lokasi KPD, terus diberikan bantuan makan minum dan juga bantuan bekalan mentah basah. Yang mana di kuarantin di PKRC, kita akan jaga kebajikan sehinggalah mereka pulih dan sedia untuk dihantar pulang ke kampung masing-masing. Setakat ini, 3 kematian orang asli direkodkan melibatkan warga emas akibat COVID-19 di Postbrook. Negeri Sembilan perlu menurunkan purata kes aktif COVID-19 kepada 72 kes seminggu bagi kategori 3, 4 dan 5 untuk beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN. Jelas Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, ia juga perlu seiring penggunaan katil unit rawatan rapi ICU di hospital-hospital. Kategori 3, 4, 5 dalam seminggu purata 72 kes. Dalam sekarang ni gejala ataupun di Negeri Sembilan dalam 500 kes lebih dalam kategori 3, 4 dan 5. Purata dia 500 kes seminggu. Jadi sehari lebih kurang
72 kes. Kita kena capai 72 kes. Tapi sekarang kita masih ada 500 kes lebih dalam kategori 3, 4 dan 5. Tapi kita cuba ke arah tersebut. Dan bilangan ICU, katil ICU kita masih tinggi lagi. Individu kidal sering berhadapan kesukaran menggunakan beberapa peralatan. Ini kerana kebanyakannya dicipta untuk pengguna tangan kanan. Namun ia tidak jadi penghalang buat seorang tukang jahit yang mampu menjahit sehingga 5 pasang baju kurung sehari. Ikuti bingkisan yang disediakan wartawan Ayu Norehan Saleh sempena Hari Tangan Kidal Antarabangsa yang disambut hari ini. Nama tukang jahit kidal Nur Hamzah tidak asing bagi penduduk kampung Bukit Setongkol, Kuantan. Setiap urusan harian termasuk mengemas rumah dan memasak dilakukan menggunakan tangan kiri. Ibu 5 anak itu turut mencari rezeki menerusi keunikan dimiliki. Berpengalaman lebih 20 tahun dalam bidang jahitan, Nora tidak perlu menggunakan pola ketika menggunting kain. Sebaliknya, beliau hanya menggunakan kaedah menderah pola menggunakan kapur penanda. Bagaimanapun selaku individu kidal, kelebihan itu ada batasnya. Nora terpaksa membalut pemenggang gunting agar tangan tidak luka dan sakit kerana kebanyakan gunting di pasaran dicipta untuk mereka yang menggunakan tangan kanan. Masa macam cikgu nak mengajar yang kami bertangan kidal ni memang susah sikit lah. Kita kena faham sendiri macam mana dia ajar. Sebab dia akan tunjuk cara tangan kanan, kita akan pusing balik. Macam tu lah. Kadang-kadang bila belajar tu ada yang tak jadi. Seorang lagi individu kidal di Kuantan, Sharifah Nur Hidayah Said Muhammad tidak kurang hebatnya. Berbekalkan tangan kidal, wanita ini mampu menjana pendapatan menerusi jualan sagu gula Melaka. Resepi istimewa yang dimiliki dimanfaatkan sepenuhnya sehingga menu masakannya itu sering jadi sebutan penduduk Taman Balok Permai. Bakat itu tidak hanya terhad kepada masakan semata-mata. Macam selalu suka mewarna, melukis-lukis mesti cantik. Mesti dapat nombor 1. Kalau masuk tandingan apa-apa kan. Orang kata boleh try test lah. Lepas tu umur 5 tahun tu, 6 tahun dah nampak dah kita punya kreativiti kita tu kan. Jadi sampailah sekarang ni memang still tangan kiri kot, tak boleh nak ubah. Selain sagu gula Melaka, usahawan kidal itu turut menjual pakaian. Kebolehan 2 wanita ini membuktikan keunikan bukan penghalang mencapai kejayaan. Selamat menyambut Hari Tangan Kidal Antarabangsa. Ayu Norehan Saleh untuk Berita RTM. Baik, laporan itu menutup Berita Wilayah edisi 13 Ogos 2021. Kongsikan bersama kami sebarang aktiviti yang berlaku di tempat anda. Dengan itu, saya Ray Robin, Berita Wilayah.